Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat kembali kepada video pemanduan. Yang belum tonton bahagian pertama, silakan video uji belik. Yang itu walk around review lah kan. Dan itu pun dah cukup terperinci sehingga kami rasa terpaksa pisahkan antara video itu dan video ini, iaitu pemanduan. Kami ada sentuh sikit tentang Toyota Safety Sense dalam video pertama. Yang itu sebenarnya penekanan saya nak bawa kepada pemanduan berkendiri. Kami pernah buat satu video dengan Toyota Altis yang menunjukkan secara ringkas. Yang ni kita nak tunjuk secara lebih terperinci kerana saya rasalah sistem pemanduan berkendiri ataupun autonomous driving dalam kereta ini antara terbaik pada julak harga ini. Mungkin Volvo juga ada sistem yang cukup baik, tapi yang tu mahal lagi sikit lah. Yang paling murah XC40. Jadi yang ini mungkin sistem terbaru ini akan dinampakkan dalam kereta Toyota yang lebih mampu milik akan datang. Itu yang buat dia lagi memberikan makna lah ataupun erti. Jadi kita mulakan, yang ni saya minat. Check surroundings for safety. Memang orang kata macam gimmick, tapi agak berfungsi lah. Sebab macam saya, rumah banyak kucing. Jadi kadang-kadang kucing-kucing ni degil tau. Kita dah halau-halau, dah tutup-tutup pintu, dah bunyi alarm buka semua pun tak nak ke tepi kan. Jadi yang ni kita boleh tinjau sekeliling. Dan waktu malam pun agak jelas. Sebenarnya lebih jelas pandangan kamera daripada pandangan mata sendiri. Tambah lagi kalau waktu hujan seperti baru-baru ni, malam hujan, yang ni memang nampak lebih jelas lah. Kita masuk saja kereta ni. Dah cakap video pertama, dia adalah sindrom kereta mewah sikit. Dia cuba sempit-sempitkan, bagi macam cukup-cukup muat kan. Bahagian sini pun dah masuk ke dalam. Tapi ia tetap memberikan ruang yang mencukupi. Dan bahagian papan pemuka tengah dan konsol tengah ni tak terlalu tinggi. Jadi kita masih rasa lapang. Dan sememangnya kereta ni lebar ya. Ia paling lebar dalam segmen dia. Nampak? Tak sampai hujung lagi ni. Jadi ada, saya rasa macam kalau bawa kereta yang lebih besar macam BMW X5 pun, ruang dalamannya rasa lebih kurang macam ini untuk pemandu dan penumpang hadapan. Masuk sini kita tak boleh nak adjust banyak sebab ada kamera, tapi mari kita tengok. Nampak tu pergerakan yang dibenarkan agak banyak. Ini adalah tanda pertama. Selalunya bila kita masuk kereta yang menunjukkan sama ada kereta itu khusus untuk memberikan kepuasan dan kemudahan kepada pemandu atau tidak. Yang keduanya pelarasan kerusi lah. Yang ni memang lebih daripada memadai, mencukupi semua pelarasan yang dibenarkan. Ada lambar support lagi dekat belakang ini untuk kita berikan lebih sokongan kepada bahagian belakang rendah. Dan kalau rasa dah cukup selesa, kita memory set. Sayangnya tak ada memory set untuk keseluruhan tetapan untuk pemandu. Jadi macam contoh meter ni kita dah tunjukkan ada macam-macam konfigurasi. Kat tengah ni pun penggunaan pendingin hawa dan sistem multimedia. Dia tak ada satu butang yang boleh laraskan kesemuanya untuk beberapa orang penumpang. Kecuali keterhubungan dengan telefon bimbit ataupun smartphone. Yang ini ada tetapan yang agak baik. Jadi bila kita dah hubungkan pertama kali, lepas tu kita masuk saja kereta, Bluetooth on, dia memang sangat mudah. Dia terus hampir secara automatik akan berhubung. Kita mulakan macam mana? Okey. Tak cukup rapat. Kenapa saya nak duduk rapat sangat walaupun kereta SUV macam ni? Adalah kerana pemanduannya memang macam kereta. Saya ada kawan semalam uji kereta ni, tu nampak ada banyak macam-macam sudut pandangan yang kita boleh ubah untuk reverse. Ini sangat penting sebab jujur cakap, hujung-hujung kereta ni agak susah untuk kita nampak lah. Depan hujung tu nampak bonnet dia panjang, tapi kita tak berapa tahu mana hujungnya. Dan sekarang ni kereta-kereta moden memang kita agak mengharapkan sistem kamera ni. Kita boleh rasa keseluruhan kawalan-kawalan utama kereta ni, steering, pedal brake, minyak, dia ada rasa mantap sikit. Dia taklah terlalu ringan. Dalam masa sama dia lancar, jadi taklah membebankan kalau nak bawa di bandaraya dan mengemudi di kawasan parkir.
Dia tak membebankan, tapi dalam masa sama dia berikan satu rasa yang tegap lah, yang agak premium. Dan sama juga macam kereta-kereta premium yang lain seperti BMW contohnya. Kalau kita memandu perlahan sebegini, sebenarnya tak dapat menghargai sepenuhnya kepuasan pemanduan kereta ni. Macam transmisi automatik 8 kelajuan ni, pada kelajuan sangat-sangat rendah ni, kadang-kadang ada tersengguk sikit. Ada, bukan tak ada. Tapi itu adalah hasil daripada talaan yang mementingkan pacuan yang serta-merta. Jadi kalau tengok pedal minyak ni, ada 3 mode, Eco, Normal, Sport. Dalam mode normal pun, sebenar-benarnya untuk memecut atau menggerakkan kereta ini daripada perlahan ni, hanya sikit saja tekan pedal minyak, dia dah turun gear dan dah melonjak ke hadapan. Dan ramai orang bila tengok dari luar kereta ni, dia anggap lebih kurang kereta ialah SUV segmen C Toyota, takkan lepas 170,000 lah harganya. Sama juga dengan kuasa. Bila cerita dengan orang, tambah lagi dia tahu kereta ni okey 2.5 liter, enjin agak besar tapi tak ada turbo, seperti Mazda CX-5 2.5 turbo contohnya. Jadi orang tak sangka yang ada lebih 200 kuasa kuda pada kereta ini. Yang tu orang tak sangka. Orang rasa macam biasalah 2.5 dapatlah 16, 17, 170 kuasa kuda kan. Tapi sebenarnya ada 200 lebih. Sekarang kita dah berhenti sini, kita boleh nikmati kesenyapan kabin. Nampak sebelah tu ada lori lalu. Memang tak dengar. Bukan tak dengar langsung, bahaya juga. Tapi memang kurang dengar. Suasana sekeliling memang senyap. Tayar ni Bridgestone Aleza taklah habis senyap, tapi dah cukup memadai lah untuk dipadankan dengan kesenyapan keseluruhan kereta seperti ini. Nampak? Ini jalan berkerutu dan tak rata. Dari situ kita boleh rasa kereta ni sebenarnya ada jiwa sukan sikit. Maklumlah, kereta ni dah sebenar-benarnya kereta premium yang bertopengkan kereta biasa yang segmen mampu milik. Tapi sebenarnya dia kereta premium. Pelantar kerangka ini pun sebenarnya dikongsikan dengan Lexus ES. Jadi memang saya cakap tadi pasal tempat duduk kan. Cara duduk tu agak penting. Kenapa? Sebab pemanduan SUV ini memang macam kereta, dah macam kereta premium sikit. Jadi kita rasa lebar luas kereta ni tau. Maknanya bukan dari segi badan aja. Kedudukan tayar tu, kita rasa kedudukan tayar tu jarak antara kiri dan kanan dan depan dan belakang tu besar. Jadi dia memberikan satu landasan yang rata dan stabil. Jadi contoh kita nakal sikit, kita tukar lorong macam ni, olengan tu sangat kurang. Kita rasa macam agak lincah kereta ni. Tapi bukan lincah dari segi rasa terlalu ringan, tak. Kita tetap rasa kereta ni adalah berat dia juga, kereta yang besar. Tapi tengok lagi sekali ya, saya pecut dan tukar lorong, dia rata dan stabil. Dan bila kita pandu di lebuh raya, sekejap lagi kita akan pergi cari lebuh raya, pun kita dapat rasakan memang dia kereta premium lah. Jadi ramai yang perli saya lah, rakan-rakan bila datang tengok kereta ni semalam kan, saya saja tanya pendapat. Dia orang cakap, Syam, kereta SUV lebih kurang X70 kot. Saya cakap, ya dan tidak. Ya dan tidak. Memang premium lebih tinggi sebab CBU. Kalau CKD ataupun pemasangan tempatan, mungkinlah dapat pengurangan dalam 15-20% harga tu. Tapi kalau CKD pun tetap akan lebih mahal berbanding dengan lawan-lawannya yang lain. Sekarang kita berapa kilometer sejam ni? Kita jalan lebih kurang 70 km sejam. Suspension yang pada permulaan dan pada kelajuan rendah tu rasa sibuk sikit. Sebab yalah, dia sebenarnya ada kesukanan dia tu. Tapi bila dia laju sikit, dia sangat rata. Dan dia ada rasa dia punya, bukan terapung lah, tapi dia punya landai tu, dia punya rata tu, lancar dia tu ada. Dalam masa yang sama, kawalan badan dia sangat baik. Kita dah pandu pada kelajuan yang tak munasabah, dan kita perasan dia tak terapung. Memang dia tak terapung. Jadi kereta ni sebenarnya
menyuruh kita bawa lebih laju daripada sewajarnya. Itu hakikat. Orang rumah saya, isteri saya pun bila dia memandu kereta ni, dia tak boleh memandu perlahan. Sebab dia kata macam tak mencuba. Bila kita brake pun tak rasa junam. Bila kita tekan minyak macam ni, itu ada pengawasan sekeliling. Motor tadi lalu agak dekat, kita tekan minyak habis. Tengok tu, saya brake agak kuat juga lepas tu. Dia sangat stabil dan rata. Jadi olengan ke kiri kanan pun tak ada, loncakan pun dia tak mendongakkan depan dia. Dan bila kita brake agak kuat pun dia tak terjunam. Dalam kesesakan lalu lintas, kita ambil peluang untuk mencuba radar cruise control dia. Kita on radar cruise aktif dan kita on lane tracing assist yang akan memastikan kereta duduk di tengah-tengah lorong kita sendiri. Dan kita setkan kelajuan. Sudah set. Apa kata kita letak 50-60 km sejam, kita set 60. Okey, saya dah lepas minyak, lepas brake. Dan jarak tu kita bukan di lebuh raya, jadi kita boleh kurangkan jarak. Kita boleh kawal jarak di situ. Dan kita boleh lepaskan steering juga. Tapi dia hanya bagi lepaskan beberapa saat lah. Macam contoh sekarang kita dah lepaskan steering. Yang baiknya dia bukannya lane keeping assist. Lane keeping assist dia tak bagi tersasar lorong. Dia dah terlalu rapat dengan line tengah. Tengok ni, ada Haval ni masuk. Ada Haval ni tadi masuk dalam lorong kita, dia boleh kesan dan dia jarakkan. Jadi dia dah suruh pegang steering. Tak boleh lepaskan steering begitu lama Jadi lane keeping assist dia bila dah dekat sangat atau rapat sangat dengan garisan-garisan tu, dia tiba-tiba dia tolak balik kereta dengan kasar. Dia kawal steering dengan sendiri, dia tolak balik dengan agak mendadak. Yang ini tak. Dia pastikan duduk tengah-tengah lorong. Dan yang terkini sistem pada Toyota ni, katakan lorong tu kadang-kadang terhilang. Maklumlah keadaan jalan kita kat Malaysia ni kan, kadang-kadang garisan tu dah pudar atau padam. Dia akan ikut kereta di hadapan. Jadi semalam contohnya saya dah bawa kereta di hadapan bertukar lorong. Garisan pula dah terpadam sikit bahagian tengah tu. Jadi dia pergi ikut je kereta depan tu tukar lorong juga. Terkejut saya sekejap. Tapi kita kena berwaspada lah. Sistem ni memang membantu kita, tapi kita tak boleh lepaskan kepada dia sepenuhnya. Dan jika semasa tukar lorong tu dia dapat kesan ada kereta di tepi, dia akan beri amaran suruh kita kawal balik steering. Adalah keselamatan kat situ. Tapi menarik. Dia walaupun dah hilang garisan tu, dia tetap boleh kesan kereta hadapan dan ikut saja sehingga garisan muncul semula, dia akan ikut garisan semula. Yang tu bagi saya agak menarik. Kereta premium yang saya pernah cuba setakat ini pun tak ada fungsi tu pada dia punya radar cruise control. Jadi ini boleh berhenti dan gerak semula. Dia boleh gerak sampai terhenti. Jadi harap-harap nanti kita ada dapat peluang, kita cuba sampai berhenti sepenuhnya. Sekarang dah sehingga 25 km sejam, 20 km sejam. Setengah sistem dia ada radar cruise control, tapi pada kelajuan yang agak rendah dia terus padam. Dia tak boleh nak kendalikan. Jadi yang ini dia punya penderia boleh kesan jauh ataupun rapat. Dan yang lagi satu bagusnya, bila kereta depan dah bergerak, walaupun dia memecut dengan laju, sistem ini takkan memecut terlalu laju semata-mata nak ikut kereta depan. Dia akan kembali kepada kelajuan yang ditetapkan dengan cara yang agak berhemah lah. Jadi tak adalah rasa macam pecut break. Dan bila break pun dia dapat sukat kadar kereta hadapan tu merapat dengan kita. Macam ni tadi, lori ni tiba-tiba masuk dalam lorong kita, dia tak brake dengan mendadak. Ada sistem juga kan, dia kadang-kadang tu dia dapat kesan sesuatu, dia brake agak kuat. Jadi orang belakang rasa macam depan jarak banyak lagi, yang awak ni brake banyak sangat ni, kenapa? Jadi mengganggu ketenteraman orang di belakang. Yang ini sistem terkini dapat mengurangkan semua tu. Saya panjang lebar sikit cerita bab ni, tapi saya agak tertarik lah dengan fungsi ni. Cuma nak tukar lorong dia belum dapat
menukar lorong dengan sendiri. Kalau sistem autonomous atau berkendiri yang agak lengkap pada kereta-kereta yang sangat premium lah, sangat mahal, dia boleh tukar lorong untuk memotong dengan sendiri. Jadi kita hanya tekan signal, butang signal, dia akan tukarkan lorong dan kembali memecut kepada kelajuan yang kita tetapkan. Tapi saya rasa saya pun takkan gunalah, walaupun ada fungsi tu. Macam agak was-was, cemas lah sikit kan buat masa ni. Tapi masa akan datang, kalau sistem pemandu berkendiri dah meleluasa dan diguna pakai secara am, mungkin kita dah lebih memberi kepercayaan kepada sistem. Sekarang kita akan menuju ke Lebuh Raya. Kita saksikan pemanduan yang lebih kelajuan tinggi lah. Sebelum kita sampai situ, nak cerita sikit tentang penjimatan bahan api. Pada pemanduan kesesakan lalu lintas yang agak padat, rendah pada 30 km sejam kelajuan purata, kami dapat catatkan lebih 12 km per liter. Ya, memang dapat. Kereta ini kalau boleh nampak sekarang, kelajuan 60-70 km sejam, RPM 1200 sahaja. Dan enjin ni memanglah 2.5, enjin besar lah kan. Tapi ada kalanya kita rasa seumpama enjin 3 liter ataupun lebih, kerana torque, walaupun torque maksima dia datang pada RPM sangat tinggi iaitu 5000, tapi pada RPM rendah 1200-1500 RPM pun sebenarnya torque dah memadai. Yang ini dynamic force yang terkini ya, enjin yang memenangi anugerah di pentas dunia. Lihat, kita dapat masih kekalkan hampir-hampir 20 km per liter kalau kekalkan 110 km sejam. Ini pun sebenarnya saya tak rasa yang orang yang memandu kereta ni dapat mengekalkan kelajuan had Lebuh Raya, kerana ia terlalu mudah untuk dipandu laju. Contoh ya, lihat gaya RPM-nya mendadak naik semasa saya menghanjak pedal minyak. 1, 2, 3. Nampak tu? Serta-merta respon satu maklum balas daripada transmisi, dan enjinnya merdu lunak sampai ke had RPM pun tak mengganggu, tak bergema, tak mengaung. Memang kereta sukan. Cumanya pada kelajuan rendah tu, bunyi enjin tu masih kedengaran. Ia tak kasar, tapi masih kedengaran. Jadi itu juga yang menyumbangkan kepada rasa yang kereta ni sebenarnya macam kereta premium sukan. Okey, kita cuba lane tracing assist ni pada seleko sikit, tengok. Oh, boleh. Boleh. Dia suruh sentuh-sentuh sikit lah steering. Oh, ya. Saya tak lepaskan, saya tak tidur. Jadi memang boleh dia boleh ikut lorong. Dan kita cuba lagi pecutan. Kita tengok ni pada normal mode saja. Kita tengok 1, 2, 3. Ya. Dia memang enjin tu nak suruh kita tekan tau. Okey, tahap bunyi enjin dan juga jalan lebih kurang sama walaupun kelajuan tinggi. Cuma bunyi angin lah mula kuat sikit pada kelajuan sangat tinggi. Jadi kereta ni kalau nak kekalkan 180, contohnya lah, kalau betul nak katakan bukan di Malaysia, di Autobahn Germany yang tiada had laju Lebuh Rayanya, kalau nak kekalkan 180, saya rasa memang tak ada masalah lah. Okey, kita tengok dia punya radius pusingan dia. Untuk sebuah kereta yang agak besar, radius pusingannya cukup baik. Kereta ni pacuan roda hadapan sahaja. Jadi selalunya dengan kuasa sebegini, pacuan roda hadapan saja tak cukup. Tapi pemberian kuasa atau penyampaian kuasa kereta ini agak sekata. Dia tak mendadak. Maklumlah dia bukan kereta turbo ya. Jadi tak ada masalah sangat untuk kereta ni ataupun chassis ni menangani ataupun membendung kuasa yang ada. Dan boleh nampak tadi radius pusingan pun agak baik, sebab selalunya pacuan roda hadapan ni dia taklah sebegitu baik kan. Dia ada had untuk sudut pusingan steering tu. Tapi yang ni tak ada masalah. Mengemudi di kawasan parkir semua tak ada masalah.
Tapi dalam masa yang sama, pada kelajuan tinggi, dia tak ada rasa macam terlalu gementar lah bila memandu, nampak ni. Dia, ya, respon tu tetap ada, tapi pada betul-betul bahagian tengah ni, dia taklah terlalu macam lipas kudung kan. Jadi masih dapat memandu dengan tenang, walaupun kelincahan dan tindak balas reaksi kereta ni kepada kawalan steering sangat baik. Kita dah ceritakan perkara-perkara yang mengujakan saya tentang pemanduan kereta ini. Apa pula yang kurang memuaskan? Enjin dan transmisi tu walaupun saya dah puji, tapi gandingan torque maksima pada RPM yang sangat tinggi dan juga 8 kelajuan pilihan transmisi, pilihan nisbah gear tu kadang-kadang membuatkan kereta ini agak keliru tentang tahap RPM yang ingin dipilih. Dalam setiap nisbah gear tu pun dia ada kadar RPM yang berbeza sikit, dia ada macam slip sikit. Jadi dia terlalu mudah untuk melonjak naik RPM. Macam contoh sekarang ni, saya tekan minyak lebih sikit je, terus dah naik 3,500. Saya lepaskan 3,000, 2,500, baru dia turun balik kepada RPM yang paling rendah. Ini kita tak berapa nampak pada kereta berenjin turbo contohnya. Kalau kita kekal ke RPM yang tinggi sikit pada pemanduan yang lebih sukan macam sekarang ni, kita kekalkan 5,000 RPM, nampak merdu kan? Saya tak perlu naikkan suara, saya tetap dengar. Kita tahu enjin tu RPM tinggi tapi tak mengganggu suasana sangat. Ini tindak balas kuasa tu, yang ini yang kita tak dapat pada enjin turbo. Kita tekan minyak aja serta-merta ada kuasa tu. Tapi dia taklah terlalu mengejut dan macam talaan tu tetap ada refinement ataupun kelembutan dia juga. Pedal shift pun tak ada masalah, cuma ialah dia pedal shift automatik bukan DSG. Jadi adalah sedikit saja kelewatan dari segi pertukaran gear semasa kita tekan pedal shift tu. Kita cuba lagi sekali turun gear. Turun gear sebenarnya agak baik dan kita tekan penuhnya, tukar gear. Laju jugalah, laju juga. Kita tukar gear lagi sekali. Kereta depan ni tak mau ke tepi lah. Okey. Kita tukar gear. Memang cepat. Kita brake dan turun gear. Seronok juga main-main ni. Dia tak bagi turun gear kalau dah RPM tinggi sangat. Dia marah. Tinggi sangat RPM. Kita tekan lagi, tukar gear, tak mau tukar. Kadang-kadang dia rasa macam belum lagi sepatutnya kita tukar walaupun kita dah tekan pedal shift. Jadi itu yang saya sebutkan, transmisi ni agak pintar, kadang-kadang terlalu pintar sampai apa yang kita nak buat pun kalau dia rasa tak patut kita buat, dia tak bagi. Okey, kita nak cuba pengendalian dia. Depan ni ada selekoh keluar daripada lebuh raya. Pastikan keadaan selamat. Kita tukar sport mode. Pada RPM 3,000, 3,500 pun kuasa tu cukup. Kelajuan dah sekitar 80 km sejam ni pun tetap boleh rasa pecutan dia. Kita cuba, kita tak naklah pergi sampai had cengkaman kan, tapi tengah-tengah selekoh ni kita boleh main-main minyak sikit, main brake sikit dan stabil, sangat stabil. Kita boleh rasa kereta ni rata. Betul susah lah nak mandu perlahan kita ni. Dia macam RPM tu tak ada penghujung tau. Ini betul enjin kereta sukan ni. Kalau letak enjin ni dekat artis macam mana? Akhir kata, ya, tak ramai yang dapat pandang kereta ini dan menganggapnya sebuah kereta premium. Tetapi perspektif tu sebenarnya boleh ubah ikut jaga masa. Contohnya abang besar dia, Toyota Land Cruiser. Sekian lama, bertahun-tahun lamanya Land Cruiser tu dianggap sebagai betul-betul kereta belasahan untuk merentas desa. Tapi makin hari, makin lama, makin tahun, orang dah nampak keistimewaan kereta itu
dari segi kejuruteraan keseluruhan, keutuhan dia, kemampuan dia merentas desa, dan makin lama ikut generasi dia makin mewah, makin selesa, dan sekarang dah memang betul-betul jadi kereta mewah untuk menyaingi BMW X5 dan Range Rover contohnya. Itu Toyota Land Cruiser. Jadi untuk kereta ini saya rasa makin hari, makin bulan, makin tahun orang akan mula menerima dan mengubah perspektif yang kereta ni sebenarnya dah macam Toyota Harrier atau dah hampir kepada Lexus. Cumanya ialah setengah-setengah material atau bahan yang digunakan masih ada ruang untuk di tingkat taraf untuk menjadikan ia sebenar-benar premium. Sampai sini saja video kali ini. Harap anda puas hati untuk ulasan pemanduan yang kita dapat berikan. Kepada yang belum tonton lagi video uji belik bahagian pertama, sila tonton. Rujuk pautan-pautan di ruang butiran untuk maklumat lebih lanjut tentang kereta ini dan juga video yang pertama. Terima kasih menonton dan selamat membeli belah.